program kita pada masa itu sekali, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dan KSSM ni dia sudah bermula pada tahun 2017 lagi. Dia mula dengan tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, seterusnya hari ini sudah sampai ke tingkatan 5. Jadi sebagai seorang guru sejarah ya, guru-guru kalau berdasarkan pemerhatian saya, ada guru yang baru datang atau baru menjadi guru ataupun mungkin juga sudah guru lama. Kadang-kadang kalau kita lihat suatu masa dahulu mereka tidak pernah pun buka yang huraian sukatan tu, okey, ataupun yang sekarang ni dokumen standard kurikulum pentaksiran. Jadi sebagai guru sebenarnya kita sepatutnya buka dan baca ya semasa penataran setiap muka surat dokumen standard kurikulum pentaksiran ni akan dibaca satu-satu dan diberi penjelasan kepada JU-JU yang terlibat, dan JU ni nanti semasa buat penataran dia akan terangkan kepada JU-JU daerah masing-masing atau JU negeri, okey, tentang kandungan tu supaya setiap perkara yang terkandung dalam DSKP ini dapat diketahui, difahami dan dapat digunakan sebaik mungkin. Jadi sebenarnya kalau kita faham betul-betul apa yang terkandung dalam DSKP ini, sebenarnya seorang guru sejarah tu dia tidak masalah. Oh apa ni, kenapa begini, kenapa begitu dan sebagainya ya. Jadi itulah tujuan dia pada petang ini. Kalau mungkin ada yang masih kurang memahami, okey, saya akan cuba share lah apa yang saya tahu ya. Bukanlah satu mungkin pengetahuan atau pengalaman atau ilmu yang lengkap, tetapi mungkin ada sedikit sebab saya sendiri terlibat sebagai jurulatih utama ya. Baiklah, di SKP sejarah ni, okey, apa yang kita kena tahu, kena faham tentang guna ialah setelah kita faham, kita akan merancang pembelajaran dan pemudacaraan sejarah itu, okey, berdasarkan standard kandungan. Ini dia satu istilah yang barulah dalam DSKP ni. Maksudnya sudah 5 tahun kita gunalah, tapi maksudnya kalau kita bandingkan dengan huraian sukatan sebelum ini, dia tidak ada istilah ini. Standard kandungan, standard pembelajaran, okey, kewarganegaraan. Ini adalah kandungan utama mata pelajaran sejarah yang guru kena kuasai, kena faham, kena tahu, dan semasa penataran tu kita detailkan dia supaya benda-benda ini apabila di peringkat sekolah nanti cikgu sudah jelas macam mana cikgu mau tentukan dia punya objektif. Ya, sebab kalau kita lihat huraian sukatan dulu dia ada objektif, tetapi yang ini dia tidak ada objektif. DSKP ada objektif, tetapi guru itu sendiri menentukan objektif berdasarkan SP dan SK itu berdasarkan potensi murid kita. Jadi kalau saya cerita pasal potensi murid panjang lagi lah. Jadi saya harap guru-guru memang kalau sudah menjadi guru ni patutnya sudah belajar tentang psikologi, tentang potensi dan sebagainya, sepatutnya sudah jelas benda-benda ni ya. Kemudian daripada objektif itu pula kita akan tentukan apakah objektif yang apakah aktiviti yang membolehkan objektif itu boleh tercapai. Ya, sebab ini sangat berkait rapat. Sebab kadang kan kalau kita tengok orang punya RPH, kita tengok dia punya flow tu, kita boleh tahu boleh tercapai atau tidak, sesuai atau tidak. Jadi dia saling berkait nih antara SK, SP, kewarganegaraan, objektif dan aktiviti. Kemudian semasa kita melaksanakan aktiviti itu atau semasa kita menjayakan aktiviti itu bersama pelajar atau bersama murid kita, elemen-elemen seperti elemen merentas kurikulum, kemahiran pemikiran sejarah, kemahiran berfikir aras tinggi, dan juga pembelajaran abad ke-21 ni mesti diaplikasikan secara serentak di dalam proses pembelajaran dan pemudacaraan tersebut. Jadi berdasarkan aktiviti ini kita akan menilai prestasi murid kita. Jadi mungkin saja penilaian ini kita boleh buat, mungkin kalau murid kita satu kelas 40 orang, kita boleh menilai sekali 40 orang. Mungkin saja kita ada target, hari ini saya mau fokus kepada 2 orang yang saya mau nilai ataupun 12 orang, begitu. Ini bergantung kepada potensi, objektif, aktiviti dan apa yang cikgu mau taksir daripada murid itu sendiri ya. Kemudian apa yang penting juga ialah yang berbeza daripada yang sebelum ini ialah kita perlu merekod. Setiap kali habis satu SP itu kita perlu rekod ya. Jadi perekodan itu adalah berdasarkan SPI. SPI itu standard prestasi yang ujung sebelah kanan tu, TP dia tu kan. Okey, jadi perekodan ini juga ada cara dia ya. Macam kalau saya tengok dalam grup guru sejarah kadang dia jadi isu. Ada yang guna otomatik ya, guna Excel yang auto dapat
purata TP murid itu. Sebenarnya bukan begitu. Dia sangat simple saja ya. Guna senarai nama berdasarkan berapa TP cikgu mau bagi, cikgu rekod sahaja. Dan diikuti dengan pelaporan ya. Jadi ini adalah antara kandungan utama di SKP ini, yaitu standard kandungan, standard pembelajaran, dan juga standard prestasi ya. Oke. Dan kita lihat pula secara lebih fokus ya tentang kurikulum sejarah sekolah menengah ni. Kalau dari segi matlamat objektif tu lebih kurang ya, dari segi matlamat mata pelajaran sejarah tu sendiri dan objektif mata pelajaran tu sendiri. Tetapi kalau dari segi fokus dia, kalau sebelum ini, fokus dia tu kalau dulu huraian sukatan lama tu dia sama juga, ada pengetahuan, ada kemahiran pemikiran sejarah, tetapi di bahagian nilai tu dia punya istilah unsur patriotisme. Tetapi di sini elemen kewarganegaraan dan nilai sivik, dan perlu guru-guru fahami juga ya, semasa mengajar pengetahuan dan kewarganegaraan dan KPS itu mesti bersama. Tidak seperti sebelum ini kalau kita mengajar kan, kita lebih pada pengetahuan ya. Jadi ini mesti berlangsung secara serentak. Jadi nanti dalam penerangan saya seterusnya saya akan sentuh lagi semuanya. Dari segi organisasi kandungan juga kalau kita lihat dia sudah berubah ya. Macam contoh kalau menengah atas tingkatan 4, tingkatan 5. Dulu bila kita mengajar tingkatan 4 kita mulakan dengan tamadun dunia. Tapi sekarang tamadun dunia itu sudah berada dari tingkatan 1. Ya, tingkatan 4 kita mula dengan perang, nasionalisme dan sebagainya kan. Kenapa disusun semula tetapi masih memenuhi konsep kronologi, masih mengikut kronologi ya. Jadi ini saya sudah sentuh fokus organisasi kandungan, elemen sivik dan kewarganegaraan sudah. So pengaplikasian KEBAT ya. Perlu diingat KEBAT ni bermula 2013 ya, dan soalan KEBAT bermula 2014. Ya, jadi di dalam DSKP atau KSSM sejarah ni, KEBAT itu sudah ditekankan secara menyeluruh. Maksudnya semasa kita menjayakan pembelajaran dan pemudacaraan tu, setiap hari kita masuk kelas itu elemen KEBAT itu mesti diaplikasikan. Sebab apa? Kalau kita tengok TP yang paling rendah sekali adalah aras KEBAT yang paling TP yang paling minimum, iaitu aras KEBAT yang paling minimum, iaitu mengaplikasi. Jadi setiap topik yang kita ajar, setiap konten sama ada pengetahuan atau kewarganegaraan itu memerlukan murid itu sekurang-kurangnya mengaplikasikan ya. Jadi KEBAT ya menjadi satu penekanannya. Dan kalau kita, nanti saya akan share lagi bagaimana soalan KEBAT last year dan apa akan terjadi pada last year untuk next year, this year lah ya, berkaitan dengan soalan KEBAT-nya. Dan satu lagi pendekatan pembelajaran secara mendalam. Di sini ada dua penjelasan. Satu, pendekatan pembelajaran secara mendalam ni maksudnya kadang-kadang murid itu dia sudah belajar perkara tu di sekolah rendah, dia belajar lagi sekolah menengah. Kadang dia sudah belajar menengah rendah, dia belajar lagi menengah atas. Atau dia sudah belajar di tingkatan 4 tetapi dia belajar balik di tingkatan 5. Tetapi perspektif dia sudah semakin luas. Itu maksudnya secara mendalam. Contoh kalau belajar persekutuan, tingkatan 4 pun ada, tingkatan 5 pun ada. Tetapi dia punya topik itu sudah semakin mendalam ya. Dan satu lagi yang berkaitan dengan pendekatan pembelajaran secara mendalam ni ialah di dalam KSSN itu membuat kajian case atau projek sejarah itu adalah wajib ya, wajib. Sekurang-kurangnya sekali setahun murid buat. Tapi kalau dia mau buat balik-balik pun lagi bagus. Jadi semasa murid ini membuat kajian case, jadi secara tidak langsung SPSK itu menjadi asas, tetapi selepas itu murid akan membuat satu tajuk, membuat satu persoalan kajian dan membuat kajian yang lebih mendalam tentang topik yang dipilih berdasarkan SKSP. Jadi ini membolehkan murid akan menghasilkan kajian-kajian yang baru. Itu yang maksudnya pendekatan pembelajaran secara mendalam ya. Penerapan elemen merentas kurikulum. Ini biasa, sebelum ini pun sudah ada. Jadi nanti kita akan pergi lebih detail lah ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan elemen merentas kurikulum ya.
Ini yang seperti saya katakan tadi, perbezaan antara KSSM dan KBSM itu ialah KSSM ini kita perlu mentaksir. Setiap hari kita mengajar, kita mentaksir sebenarnya. Kadang ada cikgu cakap, saya belum buat PBD. Tapi sebenarnya setiap hari cikgu mengajar, setiap hari cikgu membuat PBD. Di mana cikgu punya penilaian dan pentaksiran tuh di bahagian refleksi tuh, ya. Sebab dalam refleksi itu cikgu akan tulis berapa peratus murid mencapai TP berapa peratus murid mencapai objektif yang cikgu sasarkan. Jadi sebenarnya kita punya RPH itu juga merupakan satu evidence untuk PBD, ya. Oke, jadi matlamat kurikulum sejarah seperti yang digariskan dalam di SKP inilah dia, ada 4 ya, supaya murid faham tentang masyarakat, negara Malaysia dan dunia. Ya, macam kalau di negara kita masyarakat yang pelbagai kaum, ya. Kalau di Sabah Sarawak lagi unik, lagi banyak masyarakat tu lagi pelbagai. Jadi kalau mereka memahami tentang masyarakat ni, maka akan wujud semangat saling menghormati dan akan mewujudkan perpaduan atau semangat kekitaan. Ini sangat penting, ya. Kalau dia tidak belajar sejarah, dia tidak tahu latar belakang bagaimana wujudnya masyarakat berbilang kaum di negara kita ni. Ini satu yang sukar lah nanti, ya. Jadi kalau dia faham kenapa keadaan itu wujud, kenapa kita perlu bertolak ansur, jadi di sini dia akan dapat menyokong elemen-elemen perpaduan itu ataupun perasaan kekitaan, kesedaran kebangsaan, semangat cintakan negara, begitu, ya. Kemudian selain itu dapat memupuk dan mengukuhkan identiti diri serta semangat setia dan setia negara. Dan yang paling penting juga apabila kita mengajar sejarah nih, ya. Matlamat kurikulum sejarah ni menjadikan murid kita ni arif dan peka sejarah. Ini kena tanya diri kita, sejauh mana bila kita mengajar sejarah tu membolehkan murid itu memahami sejarah itu, menguasai sejarah itu, dan kadang-kadang dia boleh melihat apa yang berlaku hari ini ada kesinambungan daripada cerita sejarah yang dia belajar. Maksudnya peristiwa sejarah yang berlaku sebelum ini. Seramai murid yang beranggapan sejarah ni sesuatu yang sudah berlalu, sesuatu yang sudah mati. Kenapa saya mau belajar, kan? Jadi ini terpulang kepada guru. Bagaimana guru tu dapat mencungkil minat, menyokong minat murid, agar mereka arif dan peka sejarah, ya. Yang seterusnya, penting juga untuk setiap guru sejarah mengetahui, ya, di dalam di SKP itu apakah objektif kurikulum sejarah. Kalau dalam RPT biasanya kita tidak buat objektif nih, so saya tengok kan kadang guru-guru baru datang praktikal sekolah, datang cikgu boleh minta RPT saja dia minta. Kenapa tidak minta di SKP? Kalau saya boleh, saya bagi di SKP buat RPT, try, trend dia ajar supaya dia lebih memahami di SKP itu. Kalau saya sendiri, RPT saya akan buat sendiri. Kerana bila saya buat tu, saya sedang memahami apa sebenarnya konten, kesinambungan, hubung kait antara satu perkara dengan satu perkara di dalam di SKP itu sendiri, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang pertama saya ulas secepat yang mungkin saja, kepentingan sejarah dalam kehidupan, ya. Jadi sejarah itu penting, sejarah itu iktibar, ya. Macam saya, bila kita tengok berita senario politik masa kini, keadaan perkembangan ekonomi masa kini, kalau kita memahami sejarah itu, kita akan melihat balik, dulu ekonomi begini, sekarang pun masih lagi begini, yang berubah hanya sedikit. Jadi kita nampak kesinambungan itu, ya. Aplikasi KPS, kemahiran pemikiran sejarah. Jadi ini sangat penting, ya, dalam mata pelajaran sejarah, ya. Ini adalah disiplin ilmu yang kita kena pegang. Lain subjek, lain dia punya disiplin ilmu. Jadi ini adalah disiplin ilmu sejarah yang guru-guru sejarah kena faham, kena jelas, dan masa aplikasi dengan murid tu dia kena tahu, ya, dan boleh membimbing bagaimana murid ini boleh mengaplikasi kemahiran meneroka bukti, kemahiran membuat imajinasi, kemahiran membuat interpretasi atau rasionalisasi dan sebagainya. Jadi kalau cikgu faham ini, KPS ni dengan baik, cikgu sentiasa memperbaiki pedagogi cikgu. Cikgu akan menemui satu kaedah ataupun pendekatan di dalam bilik darjah yang mampu menyokong minat, memberi peluang murid yang pelbagai potensi itu untuk mengikuti sesi
PDPC yang cikgu rancangkan. Oke, yang ketiga objektif dia kalau kita lihat di sini usaha dan sumbangan tokoh ya yang memperjuangkan dan mempertahankan kedaulatan negara. Kalau kita tengok di mana-mana buku sejarah macam sejarah orang Amerika, sejarah orang Korea, semua mereka ini menghargai sumbangan tokoh mereka. Macam kalau kita tengok kan, bila kita belajar nasionalisme di Filipina, mereka sangat mengagungkan Yosef Rizal. Bila kita belajar sejarah Thailand, orang Thailand akan menyebut tokoh mereka Pibul Songkram, Pridi Panonyong. Okey, begitu juga kalau di Indonesia, Soekarno, Raden Ajeng Kartini dan karya-karya mereka ya. Jadi penting untuk murid-murid juga tahu siapa tokoh-tokoh negara kita ni, peranan mereka. Macam contoh kan Datuk Jaafar ya, peranan dia daripada CLC ya, mewujudkan kerjasama kaum Melayu dan Cina. Jadi mereka perlu tahu ya, perlu menyelami, bukan setakat tahu tokoh tu, yang lebih penting mereka memahami pemikiran-pemikiran golongan ini, bagaimana mereka berfikir sebegitu. Wah, hebatnya mereka ada pemikiran yang sedemikian ya. Jadi yang seterusnya kepentingan dan peranan kepelbagaian kaum. Ya, ini sebab macam saya cakap tadi, latar belakang negara kita, masyarakat adalah pelbagai kaum. Jadi penting untuk murid itu memahami keadaan negara kita, masyarakat negara kita yang pelbagai kaum, supaya kita sentiasa menjaga sensitivity itu, supaya kita sentiasa menjaga perpaduan ya. Sebab tanpa perpaduan atau berlaku kacau bilau, sukar negara kita untuk maju, sukar dan boleh menjejaskan kedaulatan negara ya. Dan yang seterusnya membina minat terhadap sejarah sebagai satu disiplin ilmu yang dinamik. Cikgu faham tu apa tu yang dimaksudkan disiplin ilmu sebagai satu disiplin yang dinamik. Sejarah bukan saja belajar orang yang sudah mati, yang sudah ketinggalan zaman, yang prasejarah, tetapi bagaimana kita melihat apa yang berubah suatu masa dahulu dan bagaimana kita mau merancang perkara itu atau sesuatu perkara tu dengan lebih baik. Jadi sejarah itu sebenarnya satu panduan ya. Sama juga kalau kita mengajarkan dalam bilik darjah contohnya, kita menggunakan satu pendekatan yang dinamik, yang maksudnya pendekatan tu untuk murid ni yang tahap ni pun boleh, tahap ni pun boleh, tahap ni pun boleh. Jadi begitu juga ilmu sejarah ni, dia bukan disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Contoh kalau seorang murid tu dia mau jadi doktor kan, dia cakap, cikgu saya tidak penting sejarah, saya mau jadi doktor saja, saya mau pentingkan subjek-subjek macam sains tulis begitu. Kita mungkin boleh jelaskan dia, tidak boleh begitu. Kamu kalau mau jadi doktor pun, kamu akan belajar balik sejarah perubatan tamadun awal. Kalau kamu mau jadi engineer, kamu akan mengkaji semula, belajar sejarah kejuruteraan tamadun awal ya, Mesir dan sebagainya tu kan. Jadi maksudnya disiplin ilmu tu, sejarah ni dia berkaitan, berkaitan, tidak terpisah dengan disiplin ilmu yang lain. Jadi mungkin murid boleh fikir, oh ya kan, begitu ya. Okey, yang keenam semangat perpaduan, yang ketujuh aplikasi kebat. Kenapa kebat ni ditekankan ya? Dia bermula sejak Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia tu, sebab di sana dia nampak kebolehan murid kita untuk mengaplikasi pengetahuan ni tidak begitu kurang. Jadi ditekankan kebat sebab supaya apa yang diharapkan ialah 6 aspirasi murid tu ya, murid yang boleh berkemahiran berfikir, murid yang boleh memimpin dan sebagainya. Jadi semua itu berteraskan kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi kalau tidak ada kemahiran berfikir aras tinggi ni, bagaimana murid kita ini mampu bersaing dengan masyarakat luar atau masyarakat di persekitaran yang semakin maju ya, ataupun di sini kalau kita lihat bersaing di peringkat global. Seterusnya perkembangan sejarah masyarakat dan negara bagi membina jati diri. Kalau dia faham sejarah negara kita, dia jelas ya jati diri itu. Macam contohnya bahasa Melayu tu, bagaimana dia mau pertahankan, bagaimana dia mau gunakan dengan betul dan sebagainya. Adat istiadat dijaga, dikekalkan dan seumpamanya ya. Okey, yang ke-9 sekali lagi kebat. Okey, maksudnya daripada fakta, bagaimana kita guna fakta sejarah itu untuk menggalakkan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ya. Okey, kemudian seterusnya bina semangat patriotisme. Okey, ini pun saya sudah ulas ya. Jadi kan cikgu, bila kita faham ni kan objektif ni, bila kita mengajar, kita ingat balik, oh ini ada dalam objektif kurikulum sejarah kan. Okey, ini adalah fokus kurikulum KSSM ya. Secara umum lah
fokus kurikulum KSSM. Jadi kalau kita tengok matlamat kurikulum KSSM ni ialah melahirkan generasi yang mempunyai pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Jadi saya punya pegangan begini, kalau kita mau melahirkan generasi yang kritis, kreatif dan inovatif, cikgu pun kena kritis, kreatif dan inovatif. Khususnya dari segi pendekatan kita, pengajaran kita di dalam bilik darjah ya. Jadi pecahan daripada pemikiran kritis dan kreatif tu inilah yang diharapkan ya dalam KSSM tu, inilah yang diharapkan untuk generasi yang bakal menerajui alam pekerjaan, politik, kepimpinan, pemerintahan negara pada masa akan datang ya. Jadi yang seterusnya kita lihat fokus kurikulum KSSM sejarah. Jadi apa yang penting? Fokus kurikulum sejarah ini menyokong fokus kurikulum KSSM. Fokus kurikulum KSSM ini menyokong PPPM tu. PPPM tu menyokong lagi atau selaras dengan falsafah pendidikan negara. Jadi kalau kita nampak semua benda ni, dia satu benda yang sama ya. Cuma di peringkat sebagai guru sejarah, kita memberi fokus kepada konten kita, ilmu sejarah itu sendiri. Tetapi bukan saja ilmu ya, kena sekaligus yang ni lagi ya, elemen kewarganegaraan dan juga kemahiran pemikiran sejarah ya. Oke, saya nampak chat di sini ada yang dari Indonesia ya. Terima kasih orang Indonesia. Sudah beberapa kali ada orang Indonesia join ya. Makasih. Oke, yang seterusnya kemahiran pemikiran sejarah ini yang saya sebut tadi. Sebagai guru sejarah kita mesti jelas apa maksud setiap perkara ini, setiap elemen ini, dan bagaimana kita boleh membawa murid mengaplikasikan di bilik darjah ya. Jadi kalau dia mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah secara tidak langsung, dia boleh menghayati sejarah itu sendiri ya. Seterusnya elemen kewarganegaraan dan nilai civic. Ini dia. Ada 5 nih, tetapi setiap 5 nih dia ada pecahan-pecahan dia lagi ya. Itu yang saya cakap pentingnya kalau cikgu ada di SKP itu tengok dengan teliti. Ya, tengok satu per satu ya. Kemahiran berfikir aras tinggi ini seperti yang saya katakan tadi, dia bermula sebaik saja plan pembangunan pendidikan Malaysia ini dilancarkan. Sekarang kita sudah berada di gelombang ketiga kan. Apa yang terdapat di dalam bab 2 ya, Malaysia ini ialah ada satu penyataan di sana, murid kurang kemampuan mengaplikasikan pengetahuan serta berfikir secara kritis dalam akademik biasa. Oleh itu penting bagi sistem pendidikan negara membantu ya. Maksudnya kita lah guru memainkan peranan supaya mengaplikasikan elemen-elemen yang sudah disarankan di dalam SKP kita itu supaya dapat melahirkan generasi yang mampu memenuhi keperluan yang dihasratkan oleh pendidikan negara kita ya. Jadi inilah dia elemen kemahiran berfikir aras tinggi. Yang mana yang paling bawah sekali ialah TP3 ya. Kalau saya sebut TP, saya harap cikgu tu tahulah ya, tapi nanti saya akan tunjukkan juga. Yaitu TP3, yaitu mengaplikasikan. Dan kemudian yang paling tinggi mencipta. Bagaimana kita mengajar sejarah dan membawa murid kita ini menghasilkan idea, menghasilkan produk. Jadi ini nanti minggu depan saya akan share kepada cikgu pembelajaran terbeza. Saya akan bagi banyak contoh-contoh bagaimana inovasi saya dalam PDPC, saya mampu membawa murid sampai ke TP mencipta ni ya. Yang seterusnya elemen merentas kurikulum. Ini dia ada banyak ya. Jadi maksudnya bila kita mengajar, elemen-elemen ini akan diaplikasikan oleh murid mengikut kesesuaian aktiviti ataupun tajuk. Contoh kan, kalau kita mengajar paling kurang pun elemen yang merentas kurikulum kita aplikasikan adalah bahasa, iaitu bila kita meminta murid berkomunikasi. Di situ sudah ada kemahiran bahasa, merentas bahasa. Atau kita minta murid menggunakan teknologi. Jadi di situ juga sudah ada kemahiran teknologi ya. Kemudian bagaimana kalau kita belajar contohnya sekarang ni sejarah bab tingkatan 5 tu kan yang hujung-hujung ada tentang pembangunan ekonomi dan sebagainya, itu berkaitan dengan di situ kita boleh terapkan pendidikan kewangan ya. Bila kita mengajar bab 2, bab 3, tingkatan 4 tu kan, dan juga bab yang hujung-hujung tingkatan 5, di situ kita boleh kaitkan dengan elemen-elemen kelestarian global. Jadi itulah yang saya katakan tadi, cikgu-cikgu, di SKP ni cikgu kena tengok satu-satu, kena tengok semua ni. Jadi
Bila cikgu buat PH, cikgu tahu ya benda-benda ni ada dan cikgu boleh tentukan elemen mana yang murid cikgu aplikasikan berdasarkan tajuk dan aktiviti yang cikgu sediakan ya. Okey, seterusnya ini adalah strategi pembelajaran dan pemudacaraan yang saya dapat semasa mengikuti kursus JU ni bersama PK. Tapi saya yakin kalau guru-guru yang baru pun atau yang lama sudah ada macam-macam cara, teknik, kaedah dalam menjayakan proses PDPC dalam bilik darjah. Tambahan pula sekarang ni ya, ilmu tu, pengetahuan ni, kemahiran ni kita boleh dapat di hujung jari saja. Macam contoh kita join webinar hari ini. Mungkin cikgu ada dapat sesuatu juga dari sini ya. Dan yang penting next week saya akan share strategi ya ataupun pembelajaran terbeza, banyak kaedah yang akan saya kongsi ya. Okey, seterusnya kemahiran abad ke-21. Ya, apa itu kemahiran abad ke-21? Itulah tadi tu cikgu ya. Kemahiran abad ke-21, kemahiran berfikir arah tinggi, elemen merentas kurikulum, kemahiran pemikiran sejarah. Semua benda-benda ni kalau diaplikasikan sebaiknya, maka kita akan dapat melahirkan profil murid, seperti ini. Ya, seperti ini. Okey, macam contoh, kalau kita mengadakan sesi PDPC contohnya, ya, kalau teacher macam berfokus kepada guru yang menerangkan, guru bagi soalan belum sempat murid jawab, dia jawab. So, tak tahan dia mau tunggu. Kan kadang-kadang cikgu begitu saya tengok kan. Belum sempat murid jawab, lambat betul mau menjawab. Dia yang bagi jawapan sendiri. Tetapi bagaimana dalam bilik darjah itu cikgu merancang satu PDPC yang membolehkan aktiviti tertentu berlangsung yang membawa kepada unsur-unsur ini, yang membolehkan murid mengaplikasi elemen-elemen yang ada ni 1 hingga 9 ni. Contoh, bagaimana kita mau melahirkan generasi yang berdaya tahan? Ya, mungkin saja semasa aktiviti di bilik darjah tu ada aktiviti perdebatan, ada aktiviti kemahiran berfikir aras tinggi, kemudian ada pembentangan, ada murid bertanya, ada murid memberi ulasan, ada murid memberi komen. Murid yang mendengar komen, menjawab persoalan, secara tidak langsung kita akan memupuk nilai berdaya tahan dalam diri murid berkenaan ya. Kemudian kalau kita minta murid itu menjayakan pembentangan, menghasilkan produk dan sebagainya secara berkumpulan, secara tidak langsung akan wujud kerja sepasukan, akan wujud komunikasi, ya, dan akan wujud semangat ingin tahu. Sebab semasa menjayakan projek tu, contohnya projek atau membuat kajian kes, banyak perkara-perkara persoalan-persoalan yang perlu diselesaikan. Jadi semua itu, apa yang kita rancangkan itu perlu bersesuaian dengan perkara ini. Jadi kalau kita tidak mengetahui, merangkai di SKP ini, bagaimana kita tahu apa yang kita buat itu sesuai, memenuhi seperti apa yang dihasratkan oleh matlamat KSSM itu sendiri dan matlamat dalam mata pelajaran sejarah itu sendiri ya. Okey, jadi ini ialah berkaitan dengan TP-TP lah ya. Murid ya. Contohnya macam saya cakap tadi, TP yang paling minimum adalah TP 3 ya. Jadi ini nanti kita akan pergi lebih detail lah. Okey, satu yang penting, satu yang baru dalam di SKP ini ialah pelaksanaan kajian kes ya. Jadi ini adalah secara ringkas bagaimana kajian kes perlu dilaksanakan oleh murid dan guru sebagai pembimbing atau pemudacara kepada hasil kerja murid ini ya. Ini pun saya akan jelaskan lebih detail ya. Baik, seterusnya saya pergi kepada gambaran keseluruhan kandungan mata pelajaran sejarah. Jadi kalau kita lihat di sini ya, KSSM ni, sebelum dia pergi ke KSSM sekolah menengah, sebenarnya murid tahap sekolah rendah sudah juga mempelajari sejarah ya, dan itu dikenali sebagai kurikulum standard sekolah rendah. Dan di sini apa yang mereka belajar nih, kalau kita lihat di sini, mereka belajar juga di peringkat sekolah menengah. Itu yang dinyatakan pembelajaran secara mendalam ya. Seterusnya kita lihat di sini ya, sejarah tingkatan 1, sejarah tingkatan mereka mempelajari tentang sejarah dunia dan kita ya. Sejarah tingkatan 2 warisan negara, sejarah tingkatan sejarah tingkatan
kedatangan kuasa asing. Kedatangan kuasa asing tingkatan 3 nih. Okey, tingkatan 4 pembinaan negara, dan tingkatan 5 Malaysia dan Masaha Dapan ya. So inilah dia garis masa dia ya. Okey, inilah dia garis masa. Okey, seterusnya kalau kita lihat di sini, ini adalah topik-topik yang dipelajari semasa tingkatan 1 ya. Kalau kita tengok di sini ya, ada 4 tema. Okey, tingkatan 2 ada 2 tema, kemudian tingkatan 3 ada 2 tema juga. Tapi walaupun dia 2 tema, tetapi di sinilah proses campur tangan ya. Di sini yang banyak sangat cerita kronologi itu ya, yang banyak perjanjian tahun dan sebagainya ya. Kemudian sejarah tingkatan 4 ada 3 tema, dan sejarah tingkatan 5 ada 4 tema. Jadi kan cikgu sebagai guru sejarah, bagi saya penting juga lah ya seorang guru itu dia mengetahui gambaran keseluruhan dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Walaupun mungkin guru itu mengajar tingkatan 4, tingkatan 5, ataupun dia mungkin mengajar tingkatan 1, tingkatan 2. Atau mungkin guru itu mengajar tingkatan 3. Sebab apa? Bila kita tahu keseluruhan cerita sejarah ini, sebenarnya kita boleh membuat hubung kait. Masa kita mengajar ada gunanya nih. Macam saya ajar tingkatan 4, tingkatan 5. Tapi saya boleh juga menggunakan, ada kalanya saya boleh menggunakan konten tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 untuk menceritakan, ataupun untuk membolehkan murid lebih memahami apa yang ada di peringkat tingkatan 4 dan tingkatan 5. Contoh kalau mereka mau belajar tentang nasionalisme, kita boleh saja mengaitkan tentang topik tingkatan 3, yaitu proses campur tangan British dan sebagainya, apa kesan dia kepada penduduk di negara kita ya. Okey, yang seterusnya kalau kita lihat ini adalah bab-bab yang mereka perlu belajar semasa tingkatan 1. Ada 8 bab lah ya. Jadi ini saya cepat saja. Okey, kemudian yang berikutnya ini adalah bab-bab tingkatan 2. Tingkatan 2 ni dia lebih kepada tentang alam Melayu ya, alam Melayu. Okey, kemudian fokus kepada Kesultanan Melayu Melaka, kemudian pergi kepada negeri-negeri, seterusnya kepada Sabah dan Sarawak ya. Okey, seterusnya cerita ataupun topik tingkatan 3 ni lebih kepada kedatangan kuasa barat dan campur tangan. Mula dengan negeri Selat ya, Pulau Pinang, Melaka, Melaka, Singapura, kemudian diikuti negeri Melayu Bersekutu, negeri Melayu Tidak Bersekutu, ke Sabah, ke Sarawak ya, dan apa kesan dia dan bagaimana tindak balas masyarakat. Cerita dia kronologi ya. Okey, yang seterusnya tingkatan 4, okey, ada 10 bab. Ini yang menjadi bila SPM ni wajib lulus tingkatan 4, tingkatan 5 ni lah yang menjadi macam kesukaran sikit bagi murid-murid ya. Tingkatan 1, 2, 3 dia belajar macam biasa kan. Okey, tapi bila tingkatan 4 dan 5, jadi satu kejutan wajib lulus ya. Tapi sebenarnya kalau dari tingkatan 1, 2, 3 guru-guru sudah mengajar betul-betul berpandukan di SKP, memastikan murid mengaplikasikan KPS, kebat semua tu menjalankan kajian kes dengan cara yang betul. Guru yang menyambut tingkatan 4, tingkatan 5 tu dia tiada masalah ya. Okey, seterusnya ini adalah bab yang mereka perlu belajar semasa tingkatan 5 ya. Juga ada 10 bab ya. Jadi cikgu-cikgu boleh tengoklah keseluruhan cerita tu bagaimana dia ada perkaitannya dari menengah rendah ke menengah atas, daripada tingkatan 3 dengan tingkatan 4 dan sebagainya. Jadi perlulah ya bagi seorang guru, bagi saya mengetahuilah gambaran keseluruhan tentang topik sejarah ni ya. Okey, seterusnya kita lihat dari DSKP bagaimana kita wujudkan RPT, kemudian bagaimana RPH yang sepatutnya. Okey, jadi ini adalah DSKP, salah satu contoh kandungan dalam DSKP ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada standard kandungan ya, tajuk utama. Okey, selepas itu diikuti oleh standard pembelajaran. Maksudnya inilah yang perlu kita ajar kepada murid ini. Daripada standard pembelajaran ini, guru perlu hasilkan objektif dan menentukan aktiviti. Dan daripada aktiviti yang dilaksanakan oleh murid, kita mentaksir dan kita menentukan tipe apa yang murid itu sepatutnya dapat ya. Jadi ini dia punya penjelasan lah ya. Jadi ini SPI ini, standard prestasi ini, kita tidak boleh buat soalan berdasarkan ini ya.
Ini adalah TP, ya. Dan yang penting juga di sini perlu saya tekankan adalah refleksi mesti jelas. Sebab apa? Seperti yang saya katakan tadi, refleksi itu adalah salah satu evidence kita, oke, dalam mentaksir murid. Sebab semasa refleksi kita akan bagi tahu berapa orang murid mencapai objektif, berapa orang murid yang tidak mencapai. Yang objektif dia capai itu TP berapa dan sebagainya, kan? Oke, bagaimana membina RPT, ya? Kita tidak boleh mengajar pengetahuan. Ini pengetahuan, yang nombor saja pengetahuan. Yang K ini kewarganegaraan. Kita tidak boleh mengajar pengetahuan dulu. 12.1.1, 12.1.2. Ini saya ajar hari Senin. Hari Selasa saya ajar ini. Tidak. Dia mesti kawinkan 12.1.1 dengan K 12.1.5. Contoh begitu. Ya, dan ini sudah dijelaskan juga semasa penataran. Tetapi ada juga guru yang tidak jelas. Malah ada saya nampak yang tidak buat RPT. Dia punya RPT, dia SKP juga. Dia tambah aja RPT. Tapi tiada objektif. Sepatutnya berdasarkan SP ini, cikgu mesti hasilkan objektif tuh, ya. Oke, ini contoh. Oke, ini contohnya cikgu-cikgu daripada SK, daripada SK pergi kepada SP. Oke, kalau kita tengok tadi kan, SP ini kan 12.1.1 ke 12.1.5. Oke, so sini dia 12.1.1 ke 12.1.5 tu dia dikawinkan sesuai. Oke, kemudian daripada SP ini, apa objektif yang cikgu mau capai berdasarkan SP ini? Jadi di sini objektif ini kita guru kena hasilkan. Apa panduan cikgu? Panduan cikgu inilah di SKP ini sendiri. Dan yang kedua adalah buku teks. Dan daripada objektif yang cikgu sudah sasarkan itu, macam contoh menjelaskan 4 takrif, menjelaskan 5 pandangan tokoh, menerangkan 3 kepentingan. Ini pun bergantung lagi kepada potensi murid cikgu. Jadi kena tahulah, maksudnya kita kena kenal lah murid kita kan. Kalau dia mungkin lemah, mungkin di sini cikgu mau bagi 2 kepentingan, 2 contoh, oke? Tapi kalau murid cikgu tu lagi hebat, lagi pandai, potensi dia bagus, mungkin menjelaskan 3 contoh beserta bukti-bukti yang kukuh, tindakan bijak pemimpin negara kita menghadapi cabaran. Jadi cikgu kena sesuaikan dengan keperluan murid cikgu tu, ya. So ini antara aktiviti-aktiviti yang saya guna untuk mencapai objektif-objektif yang saya sudah gariskan di sini. Antaranya SIFU, True Match, Pecha Picture, Banso, Show and Tell. Ini adalah inovasi-inovasi saya sendiri yang mana nanti minggu depan banyak saya akan share kepada cikgu-cikgu. Bukan setakat share apa benda tu, tapi saya bagi tengok gambar-gambar, video yang berkaitan dengan PDPC yang saya aplikasikan, ya. Jadi cikgu-cikgu inilah dia. Jadi saya harap cikgu jelas. Daripada SK pergi SP. Daripada SP ini ada dalam di SKP, tetapi cikgu kena jelmakan objektif pembelajaran, ya. Jadi bagaimana di sinilah cikgu berbincang bersama panitia cikgu. Untuk ini apa objektif yang kita mau bagi? Apa objektif yang kita perlu murid tu capai, ya? Kemudian apa aktiviti? Mungkin saja aktiviti saya yang ini, tetapi mungkin rakan saya yang lain, aktiviti dia berbeza sebab dia sesuaikan dengan keperluan murid dia ataupun situasi dan sebagainya, ya. Yang seterusnya, ini contoh RPH. Ini contoh RPH. Jadi RPH ini dia lahir daripada yang RPT itu tadi. Tengok, dia ada SK, SP. Ya, apa SK yang kita mau murid kuasai? Kemudian apa SP dia? Kemudian bagaimana kita mau menilai? Jadi ini berkaitan dengan aktiviti dan objektif, ya. Jadi macam contoh di sini saya ambil direct daripada objektif yang saya sudah tentukan tadi dalam RPT. Kemudian saya pilih aktiviti yang saya sudah tentukan juga dalam RPT saya, yang mana aktiviti itu mesti membolehkan objektif ini tercapai, ya. Mesti membolehkan, mesti ada murid tu buat, ya. Ini adalah ABM atau BBM atau BBB yang murid guna, ya.
Okay. Kemudian elemen merentas kurikulum. Contoh macam di sini kan, ada banyak nih elemen merentas kurikulum kan, ada 10. Yang saya bagi warna biru tu, itu yang saya aplikasikan semasa aktiviti ini sedang berlangsung. Jadi lebih senang lah saya buat ERPH tu kan. Okey, kemudian apa elemen-elemen PAK 21 yang saya aplikasikan? Jadi elemen-elemen ini pun cikgu kena kuasai dulu, apa tu kolaborasi, apa tu komunikasi, apa tu kreatif, bagaimana aktiviti yang kritis tu, bagaimana aktiviti yang kreatif tu ya. Jadi kalau cikgu menguasai benda-benda ini dan cikgu sudah jelas dengan aktiviti, dengan objektif, maka senang cikgu mau tentukan dan senang juga cikgu mau mentaksir murid cikgu ya. Okey, kemudian berdasarkan aktiviti itu apa KPS dan KEBAT yang akan diaplikasikan oleh murid. Dan di akhir sekali itu adalah refleksi. Jadi seperti biasa 4 perkara mesti ada dalam refleksi, yang mana sebenarnya refleksi ini kalau kita tulis dengan betul, di sini kita dapat membuat penambahbaikan dan dapat membantu murid kita. Sebab di sini ada satu perkara yang penting, selain daripada kekuatan ialah kelemahan, dan daripada kelemahan tu ada cadangan-cadangan. Jadi cadangan-cadangan tu macam saya sendiri, cadangan tu penting. Biasanya inovasi saya daripada cadangan tu. Saya tengok balik kan, saya study cadangan tu, di situ boleh terhasil inovasi ataupun pengubahsuaian ataupun pendekatan-pendekatan baru untuk memperbaiki PDPC ya. Okey, seterusnya inilah dia ya. Okay, contoh RPH. Okay, yang bukan yang saya cakap RPH saya ni baik, tetapi elemen-elemen yang sepatutnya tu ada. Dan yang paling penting cikgu-cikgu, jangan kita ikut saja RPH orang, tetapi kita perlu faham apa elemen-elemen itu. Itulah, kalau kita faham dari DSKP ke RPT ke RPH, maka dalam bilik darjah pun kita akan senang mau handle atau mengawal suasana. Kalau ikut standard 4 SKPMG itu merancang, memberi motivasi, memberi bimbingan semua tu kan, semua itu kita boleh sesuaikan kalau kita memahami DSKP, RPT dan RPH ini dengan sebaiknya ya. Okey, saya beralih kepada kemahiran pemikiran sejarah. Ya, kemahiran pemikiran sejarah ni dari dulu lagi salah satu ilmu atau kemahiran yang ditekan murid mempelajari sejarah. Ya, okey. Apakah KPS ini? Ya, dia satu proses berfikir melibatkan murid dengan kemahiran berfikir dalam konteks disiplin ilmu sejarah. Ya, yang mana melibatkan murid meneroka idea yang daripada kompleks dan abstrak. Sesuatu yang masyarakat ini mengalami perubahan dari zaman ni. Jadi dia macam abstrak kan, kompleks kan, daripada masyarakat ni kepada masyarakat ni. Tetapi kemahiran pemikiran sejarah seperti membuat imajinasi, membuat interpretasi, okey, membolehkan dia memahami peristiwa sejarah tu dengan secara kritis dan imajinatif. Seterusnya boleh memahami peristiwa tu, dan yang paling penting dia boleh mengaitkan kepentingan ataupun pengalaman-pengalaman sejarah yang lalu tu sampai ke hari ini. Jadi KPS ini macam saya cakap tadi berkait rapat dengan pedagogi guru ataupun kemahiran mengajar guru ya. Jadi kemahiran mengajar ni satu bakat. Yang kedua, sejauh mana cikgu sentiasa mau berusaha mau memperbaiki cikgu punya PDPC atau pendekatan di bilik darjah. Ini memerlukan tindakan lah cikgu. Kita tidak boleh cakap, saya mau ikut kaedah ni. Saya dengar dari cikgu ni ada kaedah ni, saya mau ikut, saya mau buat. Lepas tu tidak berjaya. Kaedah cikgu tidak sesuai. Tapi sejauh mana bila cikgu mengetahui satu kaedah, satu pendekatan itu, tetapi cikgu mengkaji pada masa yang sama, cikgu mengkaji murid cikgu dan cuba mungkin ubah suai agar pendekatan yang cikgu hasilkan itu memenuhi atau sesuai dengan potensi murid yang kita ajar itu sendiri ya. Okey, kenapa dia penting? Yalah, berfikir kan? Kita mau menggalakkan orang berfikir, memahami konten sejarah, maka dia penting ya. Merangsang pemikiran, macam contoh kalau kita bilang meneroka bukti, membuat imajinasi. Dia bila kita cakap membuat imajinasi, dia cuba empati, meletakkan diri dia
pada situasi itu, ya. Oke, memahami aspek masa silam dan masa kini, dia melihat perubahan itu secara kritis dan imajinatif, ya. Sebab apa yang ada hari ini adalah berdasarkan apa yang berlaku suatu masa dahulu, ya. Oke, ini pun empati, saya sudah jelaskan, menganalisis dengan melihat secara keseluruhan. Macam contoh kan, kalau kita mau mengkaji tentang penjajahan di negara kita, mungkin kita melihat secara keseluruhan matlamat British mau menguasai tanah Melayu ataupun negara kita. Mungkin selepas itu kita melihat dalam perspektif yang lebih khusus dan sebagainya, ya, yang membolehkan kita memahami atau murid memahami secara keseluruhan kenapa British ingin menguasai negara kita. Adakah hanya sebab ekonomi? Adakah hanya sebab politik? Adakah hanya disebabkan mau menyebarkan tamadun? Jadi disitulah murid-murid akan melihat perkara ini secara lebih spesifik, yang mana membolehkan mereka menganalisis peristiwa sejarah itu secara keseluruhannya. Oke, kemahiran pemikiran sejarah dan peranan guru. Jadi sebagai guru, ya, sebagai guru sejarah lah, ya, sebab KPS nih untuk sejarah kan. Sebagai guru sejarah kita perlu bijak, ya, merangsang kemahiran pemikiran sejarah dalam proses PDPC kita supaya murid boleh mengaplikasikannya, ya. Oke, kemudian dengan mengaplikasikan KPS nih, kaedah yang kita atau pendekatan yang kita guna dalam bilik darjah tu, boleh dianggap sebagai dinamik lah, ya, sebab belajar sejarah ni bukan menghafal, bukan menyalin nota saja, tapi bagaimana dia belajar konten sejarah tu, tetapi dia melihat, dia imagine, dia empathy. Dengan imagination, dengan empathy tu, apa benda yang dia boleh buat, apa yang dia boleh cadangkan, apa usaha dia untuk memastikan keadaan itu jadi A kah, B atau C atau D, ya. Menjadikan subjek itu hidup, ya. Bila dia suatu pemikiran, satu yang menggalakkan berfikir, mestilah suatu yang hidup. Sejarah boleh jadi menarik ikut kemahiran cikgu. Macam mana cikgu mau rancang situasi di bilik darjah tu supaya murid dapat melalui satu sesi pembelajaran yang menarik, yang bukan budak itu duduk kaku, menyalin, lepas habis menyalin padam lagi whiteboard, tulis lagi, atau cikgu buat PowerPoint, salin, next page, next slide. Bukan begitu. Tetapi sejarah itu, mengajar sejarah itu, pembelajaran sejarah itu adalah berasaskan aktiviti yang berpusatkan murid, yang berpusatkan bahan. Disitulah dia akan menggalakkan dia berfikir, berkolaborasi, berkomunikasi dan sebagainya, ya. Ya. Jadi inilah dia 5 KPS. Yang pertama, memahami kronologi, ya. Kalau kita lihat di sini, memahami kronologi, dia memahami cerita lah, perkembangan cerita, ya. Dan zaman kerajaan Melayu Melaka, lepas tu zaman penjajahan, kejatuhan Melaka, zaman penjajahan. Zaman penjajahan pun siapa tu yang menjajah tu? Ada lagi dia punya cerita-cerita tu kan. Kemudian kemerdekaan, proses kemerdekaan, merdeka pada hari merdeka tu, sehari selepas merdeka, banyak cerita dia, ya. Kemudian membawa kepada pembentukan Malaysia, Malaysia hari ini dan masa hadapan. So ini bila kita mengajar murid, sepatutnya cerita bab demi bab itu bukan putus-putus. Jadi sepatutnya murid dapat melihat kesinambungan. Bagaimana dia sudah belajar bab tu, kita pergi kepada bab yang berikutnya, dia nampak kesinambungan itu. Jadi ini adalah penjelasan, ya, tentang kronologi lah, urutan waktu, sebab akibat, perubahan, kesinambungan kan. Ini contoh aktiviti, ya. Kalau kita tengok di sini, ini contoh aktiviti, yaitu aktiviti membina garis masa. Ini saya apply untuk murid kebanyakan semasa tingkatan 3. Sebab dalam tingkatan 3 tu, dia punya tajuk kebanyakannya proses campur tangan. Tahun ni, siapa yang campur tangan, raja mana yang menandatangan dan sebagainya. Dia banyak proses. Jadi saya minta buat murid buat, saya sediakan garis masa yang besar, murid lukis. Bukan menulis saja, tapi melukis. Dia maksudnya daripada maklumat buku teks tu, dia imagine. Apa watak-watak yang wujud tu, dia cuba lukis dan memberi gambaran tentang peristiwa tersebut. Yang ini kalau saya tidak silap, 2 gambar terakhir ni tentang
malam hari merdeka tuh. Kan masa malam merdeka tuh pun ada dia punya kronologi, perarakan, perbarisan, ucapan, begitu kan. Jadi semua tuh digambarkan oleh murid, bukan menggunakan perkataan-perkataan, bukan dia menghafal, tetapi dia imagine, kemudian dia lukis atau dia sketch, kemudian dia explain, ya. Ini contoh bagaimana melibatkan murid meneroka bukti, ya. Banyak cara. Macam contoh kalau kita ajar bab 2 tingkatan 4, kita ada belajar tentang satu karya akbar dan karya kreatif menjadi medium menyampaikan maklumat, menyampaikan unsur-unsur patriotik dan sebagainya. Jadi mungkin saja kita boleh guna akbar tuh. Macam saya sendiri, saya ada akbar tahun 1957 yang reprint semula. Bila saya bawa akbar tuh, saya minta murid kaji. Kamu tengok akbar ni, baca, kamu klasifikasikan isu ekonomi, isu politik, isu sosial. Kemudian kamu kaitkan dengan akbar hari ini. Jadi dia boleh membuat banding beza. Jadi di situ, satu, dia berpusatkan bahan, berpusatkan murid. Yang kedua, elemen berfikir tuh jelas. Ya, satu, dia mengklasifikasi, dia baca, dia klasifikasi maklumat. Yang kedua, dia membanding maklumat akbar 1957 dengan akbar tahun 2021, 2019, 2020. Di situ dia akan coba memberikan justifikasi ya, mungkin sama isu yang sama, atau isu yang berbeza. Mungkin juga dia boleh komen tentang aspek-aspek atau ciri-ciri khusus akbar tuh dari segi bahasa, dari segi gambar dan sebagainya. Seterusnya membuat tafsiran. Kalau orang Barat mengatakan perjuangan pemimpin tempatan itu sebagai apa? Lanun, penderhaka. Tetapi dari perspektif kita sendiri sebenarnya apa? Ya, macam kalau kita lihat dalam sejarah tingkatan buku teks sejarah tingkatan 4 kalau saya tidak silap, tingkatan 4. Suruhan Jaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Kalau dulu dikenali sebagai Suruhan Jaya Red. Tetapi dia benda yang sama. Tetapi kita menggunakan Suruhan Jaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu sebab kita mau benda tu mengikut perspektif kita, bukan sudah mengikut perspektif orang Barat, ya. Tapi tidak masalah sangat pun, tetapi lebih baiklah kalau kita menggunakan istilah tu berdasarkan keadaan negara kita sendirilah, dari segi perspektif kita, ya. Ini contoh bagaimana kemahiran imajinasi itu ya diaplikasikan oleh murid, ya. Yang mana murid ini dia visualize ataupun empathy dengan peristiwa sejarah. Macam contoh inovasi saya, mungkin guru sejarah pun ramai yang tahu, macam contoh inovasi lengat tu kan, yang lukisan asas, murid lengkapkan lukisan asas tu untuk membolehkan dia membuat imajinasi tentang peristiwa sejarah. Macam contoh yang ini kan, sungai. Sungai ni ada bab tingkatan 2. Kalau KBSM bab tingkatan 4, ya, mengapa tamadun terbentuk di sungai? Kenapa manusia, apa kegiatan? Jadi dengan lukisan asas begini, murid boleh menghasilkan gambaran-gambaran seperti ini. Dan kalau kita lihat lukisan asas ini sama semua, tetapi gambaran-gambaran itu berbeza. So di sini apa yang kita boleh tafsirkan daripada aktiviti ini, murid berjaya membuat imajinasi peristiwa sejarah itu mengikut kreativiti masing-masing. Macam contoh kan, masing-masing bila saya apply ya aktiviti ini, ada murid yang menyatakan, cikgu, saya tidak pandai melukis. Saya cakap saya tidak suruh melukis, saya suruh lakar sahaja. Tapi sebenarnya murid ni dia tidak tahu ya, pengalaman saya guna aktiviti ini beberapa tahun, bila dia mula saja dan bila kita buat dia aktiviti secara berkumpulan, dia akan komunikasi secara aktif. Macam mana mau gambarkannya, macam sungai ini penting untuk minuman. Mungkin kalau susah dia lukis gelas sahaja. Mungkin yang pandai dia mungkin buat orang sedang mengambil air di lembah sungai, begitu. Jadi perbincangan itu, kolaborasi itu dalam satu kumpulan membolehkan satu benda yang dia sukar tapi menjadi lebih mudah, ya. Dan sebenarnya setakat ini tiada kumpulan yang tidak berjaya membuat
imajinasi, ya, dan semua mampu membentang dengan baik. Kenapa dia mampu membentang dengan baik? Sebab apa yang dia lukis itu adalah imajinasi mereka. Jadi mereka boleh membentangkan dengan baik. Macam contoh kan, kalau kita tengok yang KBSM, yang proses pembentukan tamadun di lembah sungai, satu perenggan je dijelaskan, abstrak. Tetapi dia boleh jadi satu cerita yang menggambarkan peristiwa itu dengan jelas, seperti gambar-gambar yang tertera ini, ya. Okay. Kemudian membuat rasionalisasi, macam contoh penggunaan kad pengenalan. Okay. Mengapa British melibatkan orang asli begitu kan dalam pertahanan negara. Jadi bila kita bagi persoalan-persoalan begini, gambar-gambar seperti ini, maka murid itu akan secara tidak langsung memberikan pendapat-pendapat ataupun mengemukakan idea yang secara tidak langsung menunjukkan mereka membuat rasionalisasi. Bukan sepatutnya antara tindakan British ialah mereka telah memperkenalkan kad pengenalan. Kad pengenalan ialah apa-apa begitu. Jadi kalau menghafal begitu kan berat bagi murid. Tetapi kalau kita buat aktiviti yang seperti ini, kita bagi satu gambar, kamu bincang gambar ni, kenapa keadaan ni berlaku. Jadi bila perbincangan ni ada percambahan idea, ada sesi soal jawab, sesi komunikasi yang merangsang idea. Ya, bila idea itu sudah terangsang, maka ini akan mengukuhkan ingatan dan kefahaman murid terhadap peristiwa sejarah, ya. Saya baca dulu komen apa ni. Telah dijadikan dalam tempo yang agak lama. Bagaimana menjadikan murid sangat berminat untuk belajar sejarah? Saya jawab Cikgu Hafiza Muhammad. Cikgu Hafiza, bagaimana mau menjadikan murid ini berminat dengan mata pelajaran sejarah? Pokok pangkalnya guru. Yang penting kita kena faham subjek kita, konten kita, dan macam saya cakap tadi, kita mesti ada kemahiran pedagogi. Kemahiran pedagogi ni kan cikgu, kemahiran mengajar ni kita boleh dapat dengan cara, kita memahami cara kita mengajar. Setiap kali kita mengajar, lepas kita mengajar, kita akan membuat refleksi. Semasa refleksi itu kita ada buat cadangan penambahbaikan. Jadi kita perlu buat penambahbaikan, kita perlu buat inovasi, kita perlu buat pengubahsuaian, ya. Jadi Cikgu Hafiza nanti minggu depan saya share yang teknik-teknik PDPC atau amalan pembelajaran terbeza. Saya harap Cikgu join, ya. Di situ banyak saya share, ya, pendekatan-pendekatan, ya, yang mampu melibatkan murid secara aktif, secara santai, tetapi seronok belajar sejarah. Kebanyakannya hands on, tiada yang duduk mendengar. Ya, saya hanya beri arahan sahaja. Tapi semua benda ni, semua inovasi, semua yang ada ni, saya kumpul dalam satu tempo yang lama. Maksudnya setiap tahun mungkin saya ada hasilkan 2 inovasi, 3 inovasi, dan saya kumpul dan saya sentiasa ubah suai. Jadi saya boleh gunakan dia atau ubah suai dia ikut kesesuaian murid. Itu salah satulah bagaimana cara kita supaya murid tidak boring. Selain diri kita memperbaiki pedagogi kita, penggunaan bahan tu juga, ya, mesti sesuai dengan tahap murid, mesti sesuai dengan potensi murid itu sendiri, ya. Kemahiran berfikir aras tinggi, tadi KPS. Sekarang ni kemahiran berfikir aras tinggi, dia ada perkaitan tapi ada perbezaan juga sebenarnya, ya. Kemahiran berfikir aras tinggi ni, matlamat dia ialah melahirkan ini 6 aspirasi. Matlamat pendidikan kita adalah melahirkan generasi yang mampu memenuhi 6 aspirasi murid. Antaranya bukan saja mereka berpengetahuan, tapi berkemahiran berfikir. Jadi adalah penting, ya, cikgu-cikgu, semasa kita mengajar, elemen-elemen kemahiran berfikir itu jelas dan diaplikasikan. Kenapa saya cakap dia mesti jelas? Jadi kalau kita tidak jelas, kita tidak tahu di mana elemen hebat tu yang murid aplikasikan. Jadi untuk membolehkan murid itu aplikasikan dan kita jelas, kita kena betul-betul faham, ya, perancangan PDPC kita, aktiviti yang kita guna, yang mana pada akhirnya yang hebat ni nanti mampu melahirkan generasi yang ini tadi, generasi abad ke-21 yang mampu memenuhi keperluan negara atau keperluan situasi pada masa akan datang, ya. Ini berdasarkan analisis keputusan peperiksaan SPM 2020 tentang kebat, ya.
Jadi kebat ni bermula 2014, okay, kalau kita lihat, inilah dia soalan kebat dalam sejarah. SPM ni SPM, okay. Tapi walaupun SPM, guru-guru tan 1, 2, 3 sangat perlu menyokong ya, bukan tingkatan 4, tingkatan 5 baru guru mau berhabis, mau hajar trend murid dengan aktiviti atau soalan kebat. Dia sepatutnya dari tingkatan 1, 2, 3. Sebab di SKP ini sama, 1, 2, 3. Konten saja berbeza. Ini juga guru-guru kena jelas, kena faham ya. Okey, Cikgu Ros, boleh kongsi cara cikgu mendapat atau menyediakan bahan? Boleh ya. Boleh cikgu, nanti itulah minggu depan saya akan share dengan cikgu ya, pendekatan tu dan juga bagaimana ya, saya cuba ya. Okey, jadi pada tahun 2020 kan kalau kita lihat di sini, soalan kebat tu 40%. Ini bagi semua subjek ya, tapi bagi subjek sejarah sebenarnya kalau kita tengok pun dia sudah lebih dari 40. Dan tahun depan dijangkakan mencecah 50%. Tahun inilah, tahun 2021. Jadi ini satu cabaran ya, tapi walaupun dia satu cabaran, ini satu peluang. Di sinilah sebenarnya kita kalau membiasakan murid dengan aktiviti berkumpulan, aktiviti berfikir, membolehkan murid menguasai soalan-soalan kemahiran berfikir dan membolehkan mereka meningkatkan prestasi mereka ya dengan menguasai soalan kemahiran berfikir ya. Okey, jadi elemen kebat tu sebenarnya bukan kebat tu saja. Elemen kewarganegaraan itu sendiri merupakan satu yang kita perlu ajar dengan mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi. Macam contoh kan kalau dalam buku teks tu, yang atas tu pengetahuan. Bila kita mengajar bab mula tu kan, atas tu apa yang perlu murid tahu? Perlu mengetahui matlamat contohnya, seterusnya. Kemudian di bahagian bawah tu elemen kewarganegaraan dan nilai sivik. Menjelaskan kepentingan kepimpinan. Contoh, itu adalah satu konten yang perlu murid belajar, tapi pada masa yang sama yang memerlukan mereka mengasah kemahiran berfikir mereka. Jadi apa tools yang cikgu boleh guna di situ? Apa pendekatan yang cikgu boleh guna di situ untuk membolehkan murid berfikir, menjawab, memberi penjelasan tentang elemen kewarganegaraan yang berkaitan ya. Okey, begitu juga yang seperti saya katakan tadi, pendekatan pembelajaran secara mendalam supaya dia boleh menghubungkan, mengklasifikasi dan sebagainya ya. Okey, ini soalan sejarah sekolah rendah, menengah rendah. Okey, dan sebenarnya soalan menengah rendah ni kalau kita tengok di sini, soalan struktur, ini soalan esei, sama juga dengan soalan menengah atas, SPM. Jadi kenapa ada keciciran di peringkat SPM? Sedangkan murid sudah dilatih dengan KPS, sudah dilatih dengan kebat, sudah elemen merentas kurikulum tu dari form 1. Okey, buat kajian kes, kenapa kita guru tingkatan 4 kepayahan mau bimbing murid buat, sedangkan sudah buat dari tingkatan 1, 2, 3. Macam saya sendiri, saya pernah ada mengajar daripada tingkatan 1, saya bawa pergi tingkatan 2, bawa pergi tingkatan 3, tingkatan 4. Bila tingkatan 1 saya ajar betul-betul, tingkatan 2 masih perlu ajar, tingkatan 3 dia boleh buat sendiri. Dia atur semua sendiri. Contoh mau pergi melawat, dia buat surat rasmi. Okey, dia mau temu bual, dia buat soalan temu bual. Jadi maksud di situ, kalau kita sudah ajar dari tingkatan 1 tu betul-betul, tingkatan 2 mungkin dia bertanya sedikit. Okey, tingkatan 3 mungkin dia tanya sedikit lagi. Tingkatan 4, okey, daripada bab ni, okey, buat kajian kisah, begitu saja. Jadi perlu ada inilah maksudnya, semua guru lah ya kena betul-betul menguasai DSKP itu dan gunalah DSKP itu untuk menjayakan PDPC kita seperti apa yang diharapkan dalam DSKP itu sendiri ya. Okey. Ini lebih kepada soalan SPM lah ya. Kalau saya bagi ni lebih kepada teknik menjawab lah, maksudnya bagaimana soalan kemahiran berfikir tu. Okey, kalau tingkatan 4, tingkatan 5 kan soalan struktur dia boleh dapat 16 markah, soalan esei dia boleh dapat 24 markah. Ini untuk soalan kemahiran berfikir saja. Ini pun seandainya 40%. Kalau 50% maknanya contoh soalan esei itu mungkin fakta, B pun sudah kemahiran berfikir. Ini satu peluang lah kalau kita membiasakan murid dalam bilik darjah dengan aktiviti yang menggalakkan KPS, kebat
Ini dia boleh atasi, dia boleh kuasai. Jadi tengok ya, wajaran dia 28,5%. Satu jumlah yang besar ya, membantu murid itu mencapai satu sasaran yang lebih baik dalam pemeriksaan khususnya SPM ya. Oke, ini contoh lah macam mana mau dapat grade E yang minimum ya. Oke. Contoh aplikasi kemahiran berfikir aras tinggi ini saya ambil berdasarkan slide yang disediakan oleh BPG ya. Yang disediakan oleh BPG. Maksudnya dia cakap kalau kita mau mengajar murid tentang tokoh, bagi murid buku berkaitan tokoh, suruh baca. Cikgu boleh imagine, bolehkah murid cikgu begini? Kelas. Cikgu ada buku tu. Jadi kalau cikgu ada buku itu tidak masalah. Macam saya sendiri, saya ada satu buku macam perjuangan Datuk Bahaman. Saya ada banyak buku tu, 40 lebih begitu. So masa tu saya jumpa buku tu di BP jual murah. Jadi saya beli khas untuk sesuai jumlah murid di sekolah saya. Sebab sekolah saya ni biasa murid di sekolah kami ni 40 lebih. Ada juga yang mencecah 50 satu kelas kan. Jadi saya beli supaya ada masa ni saya boleh guna ABM tu ya. Ini contoh saya cakap. Kalau kita mau membuat aktiviti berfikir bagi murid ni baca. Macam mana cikgu mau apply? Kemudian bagi soalan-soalan begini, mungkin dia baca buku tu, tapi bila dia baca buku tu, atau cikgu bagi e-book dan sebagainya, suruh dia baca di rumah, so dalam kelas dia buat soalan-soalan begini. Ya, maksud saya di sini ialah bagaimana kita mau mendorong kemahiran berfikir itu, kita mulakan dengan soalan yang senang, yang umum. Tengok siapa tokoh-tokoh ini. Ni dalam gambar. Apa sumbangan tokoh-tokoh ini? Pada pendapat anda, dia berfikir kan? Dia berfikir. Menganalisis kandungan peta. Juga. Saya pun suka ni cikgu. Saya suka juga menganalisis peta ni ya. Macam kalau perang dunia kan. Saya suka murid membentang perang dunia menggunakan peta dunia. Jadi kalau dia mau menerangkan tentang perang dunia menggunakan peta dunia, dia kena kaji peta tu. Bila dia mengkaji peta tu, dia memahami cerita itu. Dia memahami kronologi. Contoh macam mana bagaimana perang dunia pertama berlaku, apa insiden-insiden yang berlaku sebelum itu yang akhirnya membawa kepada tercetusnya perang dunia, kemudian bagaimana perang dunia itu berkembang. Begitu juga kedatangan Jepun ke Asia Tenggara bermula di mana, seterusnya kemana. Jadi ini membolehkan murid tu lebih nampaklah cerita tu, kemahiran dia di sini kronologi ya, meneroka bukti ya. Jadi itu saya cakap tadi, bila kita adakan satu aktiviti menggunakan satu bahan tu, kita faham apa KPS dia ni, apa kebat dia ni, begitu ya. Bukan kita hanya ajar sejarah ni bagi konten-konten, macam faktor yang kedua, faktor yang ketiga, faktor yang keempat. Kadang-kadang daripada faktor pertama lahir faktor kedua. Sama juga macam perang dunia pertama tamat oleh perjanjian Versailles, tapi perang dunia kedua disebabkan oleh perjanjian Versailles. Jadi kita bagi dia melihat kesinambungan itulah kan. Ini juga tak bagi dia gambar. Saya pun suka berasaskan gambar ni. Tapi bagaimana cikgu mau guna gambar yang sesuai dan bagaimana cikgu mau handle aktiviti itu juga satu kemahiran. Itu yang saya cakap. Kemahiran mengajar ni cikgu kena berani mencuba. Macam saya sendiri juga lah kan, macam banyak inovasi yang saya buat tu kan. Saya berani mencuba. Kadang orang tengok, tak boleh lah tak begini. Tak apa. Kadang ada yang cakap, cikgu inovasi cikgu tidak boleh pakai di sekolah saya. Dulu saya kecewa, tapi sekarang saya tidak apa-apa sebab yang saya tahu inovasi saya itu berjaya dengan murid saya. Mungkin saja cikgu itu dia perlu ubah suai. Begitu. Maksudnya bila kita nampak inovasi orang, kita tidak boleh guna bulat-bulat begitu. Tapi bagaimana kita melihat inovasi itu, kita study dulu inovasi itu. Dan kemudian kita tengok keperluan murid kita, sesuaikah atau tidak sesuai. Begitu kan? Ini juga menggunakan gambar. Apakah nama pasukan tu? Huraikan peranan pasukan tersebut. Mengapa pasukan ini penting? Kan? Ya, jadi di sini sebenarnya bila kita bagi yang senang dahulu, murid sudah boleh menjawab. Bagi yang tahap seterusnya, dia berfikir. Dia lebih berfikir. Itu yang pentingnya bila kita buat aktiviti ini, bagi dia berkumpulan. Bila ada berkumpulan, maka dia banyak berbincang ya. Dengan bila berlaku perbincangan tu berlaku percambahan idea, ada komunikasi, bila ada pembentangan ada kepimpinan. Yang mana semua perkara-perkara ini memenuhi keperluan menjadikan murid tu yang 6 aspirasi murid ya.
Menggunakan akbar, ya, menggunakan akbar. Ini saya ada yang ini reprintnya. Oke, saya sentiasa ya mengumpul akbar. Contoh macam berlaku perubahan kerajaan. Masa tu saya tidak dapat akbar di Sabah nih. Saya kirim dengan kawan saya di Melaka. Oke, dia belikan saya beberapa apa nih macam 20 set. Oke, dia campur-campur. Jadi saya guna akbar bila saya mau mengajar tentang UMNO contohnya. Oke, bila saya mau mengajar tentang UMNO, saya guna akbar tu sebab masa yang berlaku perubahan kerajaan tu banyak cerita UMNO kan. Dia boleh melihat UMNO dalam buku teks UMNO semasa perubahan kerajaan tu ataupun UMNO sehingga hari ini. Itu maksudnya dia mau melihat satu peristiwa tu ada kesinambungannya. Itulah disitulah kemahiran berfikir dia tu. Dia melihat perubahan, melihat hubung kait, melihat kesan UMNO dulu begini, UMNO sekarang begini ya. Okey. Kemudian yang seterusnya ini contoh. Ini akan banyak saya share dengan cikgu pada minggu hadapan. Jangan lupa temu janji kita minggu hadapan 5 hari bulan pada masa yang sama insya-Allah. Okey, macam contoh kan. Saya mau ajar tentang bab ni, sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi di alam Melayu. Tajuk dia Rempah Ratus. Ya, saya tidak berbagi tahu okey kelas antara Rempah Ratus yang menjadi rebutan yang menyebabkan orang Eropah datang ke negara kita, ke alam Melayu ni adalah ini bunga cengkeh ini. Tidak, saya tidak mengajar begitu. Tapi bagaimana saya mau murid tu cari Rempah Ratus, katalogkan Rempah Ratus itu. Kemudian di sini diorang mendalami. Ya, satu sudahlah kalau kita lihat aktiviti ni dia berbincang, berkolaborasi, buat aktiviti hands on. Dia sebenarnya meneroka. Mereka ni masa buat aktiviti buku masakan macam-macam diorang bawa. Diorang bagi tahu cikgu kalau yang ini sesuai untuk ubat sakit gigi, kalau yang ini cikgu buang angin. Terasa juga saya yang saya ni tak tahu tentang rempah ni. Okey, rupanya banyaknya rempah, banyaknya fungsi rempah. Jadi di situ cikgu boleh membawa murid itu membuat satu rumusan. Kan? Betapa pentingnya rempah itu, betapa rempah itu mempunyai pelbagai fungsi yang menjadikan dia satu komoditi yang sangat penting suatu masa dahulu. So kalau kita cakap rempah ni penting, ada murid cakap, cikgu kenapa rempah sekarang tidak penting? Jadi ada persoalan di situ. Jadi bagaimana kita mau dia empati melihat suatu perkara itu berdasarkan situasi pada masa itu melalui aktiviti seperti ini ya. Okey. Ini contoh dia present. Kenapa? Betul lah, mau melahirkan generasi yang profil abad ke-21 tadi, kita galakkan dia present, kita galakkan ada sesi soal jawab. Jadi di situlah dia jadi pemikir, berdaya tahan dan sebagainya ya. Okey, apa ni, legenda badminton negara pernah berkata, awak tak perlu menjadi macam saya, awak perlu jadi hebat dari saya. Ya, betul tu cikgu. Kita jadikan murid-murid kita ni hebat. Supaya kita, maksudnya di sini kan ya, cikgu siapa ni, Muaz. Maksudnya di sini kan kita bagi sokongan, kita mau melihat mereka bergemerlap dalam bilik darjah tu. Bukan maksudnya cahaya, tapi maksudnya keterampilan dia, kebolehan dia. Sebab murid ni atau manusia ni kadang-kadang dia tidak tahu potensi diri dia. Tetapi kalau kita sediakan pelbagai strategi PDPC, dia boleh mencukil dia punya creativity, dia boleh mencungkil dia punya potensi, dia punya bakat dan sebagainya ya. Okey, ini contoh. Okey, saya mau mengajar tentang seni bena tamadun Rom. Kita sudah belajar tentang Colosseum dan sebagainya. Tapi dia macam hanya mengetahui ya dibina oleh siapa, apa fungsi dia. Okey, tetapi di sebalik itu dia perlu saya mau menerapkan bagaimana murid ini perlu memahami bahawa pembinaan sesuatu bangunan itu ada proses dia, ada pemikiran dia, ya, dan bukan satu benda yang mudah. Jadi apa yang saya buat setelah dia belajar ni, buat aktiviti yang selanjutnya, iaitu membina iconic building. Jadi sebenarnya masa dia bina iconic building menggunakan recycle, barang recycle ni ya, sebenarnya dia fikir tahu macam mana mau jadikan bangunan tu kukuh. Macam contoh kan yang ini Menara Pisa ni kan, Pisa tu dia condong. Bila dia cakap, cikgu saya mau buat Menara Pisa, saya fikir boleh kan ya dia buat. Rupanya di situlah nampak murid ni berfikir, dia buat Menara Pisa tu bagaimana dia mencondongkan, dia guna kotak telur tu, dia spray jadi lebih lembab, dia tekan supaya kotak tu lebih condong ya. Okay, inilah dia hasil kerja
murid. Nah, itu yang maksudnya pembelajaran sejarah tuh dia hands on, dia menggalakkan berpikir, menggalakkan PK 21, menggalakkan aktiviti KPS, meneroka, menganalisis, ya. Kemudian dan yang di sini pun kalau kita lihat unsur-unsur STEM, Science, Technology, Engineering, Maths. So bila dia mau bina bangunan tuh, aspek-aspek seperti ukuran, kestabilan semua tuh perlu diambil kira. STEAM, STEAM, art tuh kan, bagaimana dia mau mengindahkan, mencantikkan, macam ni. Semua dia mampu apply. So di sini bagi saya cikgu juga perlu, macam sekarang nih kalau kita tengok dalam PPPM ditekankan STEM itu, tetapi STEM itu bukan hanya untuk guru sains, math saja, tapi sebenarnya semua guru juga adalah guru STEM. Ya, sebab setiap hari kita berdepan dengan situasi yang memerlukan kita dengan kemahiran STEM tuh. Dan dalam sejarah juga ada STEM dia, ada STEAM dia tuh ya. Oke, yang seterusnya macam contoh, nih perang dunia dan elemen apa cadangan, rumusan. Kita boleh memberikan murid itu peluang mendapat TP yang baik, ya, mendapat TP yang baik. Oke. Inilah matlamat kajian case ya. Satu proses PDPC. Maksudnya kajian case ni dia mula dalam kelas, ya, dalam kelas. Tapi nanti murid akan sambung kerja-kerja menghasil kajian itu di luar bilik darjah ya. Oke, ini contoh ya. Oke, objektif lah ya. Oke, cikgu kena faham objektif kajian case. Macam saya cakap tadi, cikgu kena faham objektif KSSM. Cikgu kena faham objektif KSSM sejarah. Sekarang kena faham lagi objektif kajian case. Bila kita faham objektif kajian case, maka senang kita handle murid kita. Kita tahu objektif tu, oh saya perlu buat begini sebab dalam objektif ada begini. Begitu ya. Maksudnya objektif ni sebenarnya landasan lah apa yang kita perlu buat ya. Okey, macam contoh kan, saya ambil sinilah memberi kesedaran tentang kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan warisan negara kita. Ya, macam contoh kan kalau belajar sejarah tingkatan 2, ada yang bagian warisan tu kan. Di sana hanya ditunjukkan macam tarian. Tetapi sebenarnya warisan ni banyak. Tarian, pakaian, makanan, alat muzik dan sebagainya. Jadi mungkin selepas belajar tentang jenis-jenis tarian, orang Sabah, orang Sarawak, orang Semenanjung begitu kan, murid mungkin dia buat tentang makanan, masyarakat di mana, macam kalau di Sabah sendiri, masyarakat contohnya Kadazan, masyarakat Bajau, gitu ya, jadi dia lebih spesifik. Okey, kemudian yang seterusnya, penerangan lah. Jadi apa-apa pun kajian kes tu mesti bermula daripada SK dan SP. Berdasarkan satu SK SP, bina tajuk. Okey, macam mana? Okey, saya cepatkan lah. Sebab mau dekat jam 4 sudah. Okey, contoh. Okey, yang pertama, cikgu-cikgu mesti membimbing murid membuat penyataan masalah. Contoh ya, katalah kita belajar bab 3, tingkatan 4. Konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Kita belajar secara umum pendudukan Jepun. Ya, bagaimana dia datang, apa sebab dia datang, apa kesan pendudukan Jepun. Itu yang di buku teks. Tetapi, apa yang dia boleh buat, apa kajian lanjutan dia boleh buat berdasarkan Jepun ni. Contoh, pendudukan Jepun di negara kita berlangsung sejak 1942 hingga September 1945. Perihalkan kesan pendudukan Jepun di kawasan tempat tinggal anda. Okey, mungkin kalau saya orang Sabah, saya buat Jepun di Tawau. Atau mungkin kalau saya di Tawau pun, saya buat Jepun Kuhara Estate. Sebab Kuhara Estate tu salah satu lokasi pendudukan Jepun. Atau mungkin pelajar mau kaji kesan pendudukan Jepun di Tawau. Kesan pendudukan Jepun di Tawau dari segi ekonomi, dari segi sosial. Begitu ya. So, ada banyak benda yang dia boleh kaji di situ ya. Okey, jadi selepas dia menentukan persoalan kajian, dia membuat pembacaan, merujuk buku. Sebenarnya membuat rujukan buku-buku ni supaya dia dapat idea, supaya inilah jadi sandaran kepada dia mencungkil isi-isi yang penting di samping daripada dia pergi membuat temu bual, melawat tapak kajian dan seumpamanya. Kemudian bila dia sudah membaca buku tu, dia nampak sudah apa yang saya mau kaji. So dia tentukanlah objektif kajian dia tu. Daripada masalah tadi, penyataan masalah tadi yang umum tu kan. Okey, pendudukan Jepun di kawasan tempat tinggal anda. Okey, dia tentukanlah objektif kajian dia. Menghuraikan kegiatan ekonomi Jepun di Tawau. Contoh. Okey, ni lagi lebih detail. Latar belakang Jepun di Tawau, kegiatan ekonomi Jepun di Tawau,
Okey, kesan pendudukan Jepun di Taiwan, menguraikan iktibar. So, bila dia ada penyataan masalah, dia sudah ada objektif kajian, senang sudah dia mau buat. Sebab dia perlu menghurai, menjawab yang objektif tu. Okey, jadi bagaimana objektif ini boleh terjawab? Berdasarkan kaedah ni. Tengok, kaedah perpustakaan, kaedah temu bual, pemerhatian, lawatan, okey, ataupun menengok rancangan atau menonton rancangan TV, YouTube dan sebagainya, ya. Okey. Kemudian menentukan bentuk laporan, ya. Apa bentuk laporan yang murid mau buat? Okey, pembentangan menggunakan kad manila, membuat 3D book, okey, atau membuat model terpulang kepada murid itu, ataupun kalau cikgu ada kesepakatan, okey, semua buat pembentangan video, boleh, tidak masalah, terpulang, ya. Okey, ini adalah semasa murid melaksanakan aktiviti kajian tu. Inilah dinamakan berbincang, menentukan objektif, menentukan kaedah, kemudian bergerak mencari maklumat, ya. Ni perpustakaan, rujukan media, temu bual. Ni diorang buat surat, pergi ketua kampung, minta kebenaran, melawat kampung. Padahal dia mau melawat ni keluarga diorang, tapi SOP itu dia buat. Macam saya cakap, walaupun itu kampung kamu, buat juga. Jadi dia faham proses tu. Ya, dia memahami proses macam mana mau melaksanakan kajian tu mengikut prosedur yang betul. Jadi maksudnya di sini, murid tu dia bukan saja faham konten tu, tapi proses tu. Dan yang paling penting bagaimana dia boleh memaham proses tu? Sebab dia berfikir. Jadi bila murid yang berfikir ni, apapun situasi kita bagi, dia tahu mau menyelesaikan. Dia terus berfikir macam mana mau cari jalan untuk selesaikan. Ya. Kemudian daripada maklumat yang dia dapat semua, dia kumpul, dia jawablah persoalan kajian tadi. Itu yang dinamakan analisis data. Analisis data ni bukanlah guna SPSS 1920 semua tu ya, mau analisis data. Tidak, dia menghurai berdasarkan persoalan-persoalan kecil yang dia bina tadi. Murid yang bina, dia juga yang cari jawapan, dia juga yang hasilkan jawapan. Jadi bagaimana lagi kita tidak boleh merangsang kemahiran berfikir, kemahiran pemikiran sejarah dalam diri murid itu sendiri. Jadi benda ni perlu difahami, cikgu, difahami, dihayati supaya kita boleh mendekati murid kita supaya dia boleh berminat dan berjaya dalam mata pelajaran sejarah, ya. Inilah dia cara dia membuat laporan. Okey, yang penting dalam laporan mesti ada tajuk, ada pengenalan sedikit, objektif, ada kaedah, ada hasil dapatan, ya, huraian dia itulah, kesimpulan dan cadangan, dan lampiran. Tidak banyak, cikgu, 5 hingga 6 muka surat sahaja kalau folio. Kalau tidak, dia mau bentang macam ni, boleh. Tapi mesti ada perkara-perkara ini.